Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azrain Ashman bin Hasanuddin. Saya memilih tajuk Iron Man sebagai review filem saya. Okay, Iron Man ini adalah mengisahkan seorang pengusaha kaya raya, pemilik Stark Industries bernama Tony Stark. Stark Industries ini merupakan sebuah perusahaan pembuatan senjata yang didirikan oleh Howard Stark yang kemudiannya diwariskan pada anaknya Tony Stark. Perusahaan ini semakin berkembang di bawah kepimpinan Tony Stark. Selain sebagai pengusaha muda yang sukses, Tony Stark juga merupakan orang yang sangat genius dan yang dalam mengembangkan teknologi. Suatu ketika, Tony Stark ni bersahabat dan rakan kerjanya pergi ke Afghanistan untuk mendemonstrasikan senjata yang baru sahaja diluncurkan oleh Stark Industries. Senjata baru ciptaan Tony Stark ini tersebut merupakan rudal yang memiliki akurasi yang sangat baik untuk mencapai target. Saat itu di Afghanistan terjadi banyak pemberontakan oleh kelompok-kelompok yang tersebar ke segala penjuru. Ketika rombongan Tony Stark tengah berada dalam konvoi kereta, tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemberontak misteri. Tony Stark dan kawan-kawannya kemudian ditangkap dan ditawan. Para pemberontak tersebut akan melepaskan Tony Stark jika Tony Stark bersedia untuk membuat senjata bagi mereka. Namun Tony Stark sedar bahawa senjata tersebut akan digunakan untuk kepentingan jahat oleh pemberontak tersebut. Dalam penjara, Tony Stark membuat sebuah baju besi yang dikenali sebagai Iron Man dan dilengkapi senjata agar bisa bebas dan menggagalkan rencana kelompok pemberontak tersebut. Nilai akhlak kepada Tuhan yang ditunjukkan berdasarkan filem ini, apa yang dipelajari dari tingkah laku Tony Stark ialah dia sedar atas kesilapannya yang membuat senjata setelah senjata Tony Stark disalahgunakan oleh pengganas. Justru Tony Stark ini menembus kesilapannya dengan mencipta sut perisai yang lebih lengkap untuk membanteras pengganas yang menyalahgunakan senjata tersebut. Oleh itu, manusia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesilapannya yang dilakukan, sama ada kesilapan besar atau kecil, kerana Allah menjagai hamba-Nya yang bertaubat dan pintu taubat sentiasa terbuka kepada semua orang. Ini boleh diambil daripada surah Toha ayat 82 yang bermaksud, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh dan kemudiannya tetap di jalan yang benar. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Tony Stark dikurniakan dengan pemikiran yang genius kerana beliau telah mencipta pelbagai teknologi yang dihasilkan. Beliau telah mencipta teras tenaga bagi menggantikan jantung beliau. Hal ini kerana ketika beliau diculik oleh pengganas tersebut, beliau telah terkena bom dan serpihan bom tersebut masuk ke dalam saluran darah beliau. Bagi mengelakkan perkara tersebut terjadi, beliau telah menggantikan jantung dengan hasil ciptaan beliau demi menyelamatkan nyawa dia sendiri. Kita mestilah mengikut contoh seperti Tony Stark ini. Beliau dari kecil menuntut ilmu dan telah menghasilkan banyak ciptaan yang canggih dengan ilmu yang beliau telah pelajari. Dia telah memanfaatkannya, ilmu tersebut yang telah dipelajari, agar ia tidak menjadi sia-sia. Kesimpulannya, kita mestilah bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Bak kata pepatah, menuntut ilmu biarlah sampai ke negeri China. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 18 yang bermaksud Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil dan bukti bahawa tiada Tuhan berhak disembah melainkan Dia, dan mentadbir seluruh alam dengan
keadilan. Demikian juga para malaikat serta orang-orang yang berilmu berikrar dan mengakui juga bahawa tiada Tuhan melainkan Dia dan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ketiga pula adalah akhlak kepada masyarakat. Nilai masyarakat yang kita dapat contohi dalam filem ini ialah dengan menolong orang dalam kesusahan. Sebagai contoh, Tony Stark telah mencipta suit robot yang digelar Iron Man, dan beliau telah menyelamatkan penduduk kampung yang diserang oleh penduduk sekumpulan pengganas. Beliau merupakan seorang usahawan ketika itu, di mana beliau mencipta senjata peluru pandu untuk dijual kepada tentera Amerika Syarikat. Tetapi pada masa tersebut, pakcik beliau berasa iri hati dengan jawatan yang disandang oleh beliau. Oleh itu, pakcik beliau telah mengkhianati anak saudaranya sendiri dengan menjual senjata beliau kepada pengganas, dan telah menjual Tony Stark kepada pengganas untuk mendapatkan jawatan tersebut. Hal ini kerana beliau sedar kesilapan yang dilakukan oleh pakcik beliau dengan menjual senjata kepada pengganas tersebut. Bagi memperbaiki kesilapan beliau dengan melawan sendiri pengganas tersebut, kesimpulannya, kita mestilah mengambil berat tentang apa yang dilakukan oleh orang sekeliling, kerana untuk mengelakkan daripada masalah tidak persefahaman berlaku. Yang keempat, akhlak kepada alam semesta. Nilai akhlak terhadap alam semesta, alam sekitar terdapat dalam filem ini apabila Tony Stark membuat satu perisai daripada bahan terbuang di dalam penjara. Tony Stark telah diculik oleh pasukan pemberontak yang bernama The Ten Rings. Perisai tersebut dicipta dengan bantuan kawan sepenjaranya iaitu Yin Sen. Kemudian Tony Stark berjaya melarikan diri daripada penjara tersebut menggunakan perisai yang dibuat daripada bahan buangan yang terdapat dalam penjara tersebut. Ini membuktikan bahawa setiap barang yang berada di persekitaran mampu digunakan sebagai alat bantuan yang berguna terhadap kita oleh orang lain, dan mampu juga mengurangkan pencemaran alam yang akan berlaku. Oleh itu, kita mestilah sentiasa memanfaatkan setiap benda yang berada di sekeliling kita supaya kita tidak mengurangkan sebarang pencemaran yang berlaku. Kita dapat mengurangkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hud ayat 66-61 bermaksud, Dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu dan memakmurkannya. Isu yang wujud dalam filem ini adalah sikap Tony Stark yang merupakan seorang yang tidak mendengar pendapat orang lain. Sekiranya Tony Stark mendengar nasihat dan cadangan yang diberikan oleh orang lain, mungkin perjalanan hidupnya akan menjadi lebih senang berbanding hidup seorang diri dan mementingkan diri sendiri. Sekadar itu saja review filem daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.